Halo. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita ini, marilah kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah khas buat ibu dan ayah kita, semua guru-guru kita dan tak lupa kepada semua frontliners selama ini. Al-Fatihah. Sekarang tiba masanya kita akan melihat kepada soalan percubaan. Percubaan SPM, saya petik percubaan SPM daripada negeri Johor. Okey, tahun lepas 2019. Okey. Jadi kita lihat bagaimana corak soalan yang keluar dalam percubaan. Ini adalah format SPM lah ya. Jadi penekanan ditekankan di sini ialah konsep. Konsep kalau sebut graf jarak masa apa dia ya. Sekarang ni kita lihat kepada soalan. Apa-apa soalan yang keluar ni kita kena tahu dia punya jalan cerita ya. Lazimnya terdapat dua karakter. Karakter yang berlakon dalam drama, satu drama. Jadi kita lihat dalam ni apakah karakter dia ya. Rajah 10 menunjukkan graf separa lengkap ABCD mewakili perjalanan motosikal itu dari bandar P ke Q. Okey. Sekarang ni, sejak kebelakangan ni, soalannya dia menjurus kepada back to basis. Maksudnya kita nak tengok sama ada kita faham benar-benar ataupun tidak kita punya graf jarak masa. Jadi dia tunjukkan di sini bahawa rajah dia bagi separuh lengkap. Ini dia. Ya. Tapi dia menceritakan tentang karakter apa dia? Karakter perjalanan motosikal. Perjalanan motosikal. Yang mana dia menunjukkan bahawa separuh lengkap ABCD. Jadi maknanya motosikal itu dia berjalan mengikut graf ABCD. Okey, ABCD. D di mana? Dia kata motosikal itu dari bandar P, daripada bandar P kan ke bandar Q. Mana bandar Q? Ini dia bandar Q ya. Tapi dia tak lukis. Kita kena lukis. Ya. Okey. Sekarang ni soalan kita tengok soalan dia. Berdasarkan catatan di atas, lengkapkan graf tersebut. Kita baca dulu catatan dia. Pukul 7, motosikal dan van bertolak dari bandar P pada waktu yang sama dan melalui jalan yang sama. Okey. Ada dua karakter, satu motosikal, satu van. Van ini dia mewakili graf ACW. Mana dia ACW? ACW. Yang ni dilukis. Okey. Jadi itu adalah van. Jadi kita catatlah di sini van. Okey. Kemudian dia kata perjalanan ACW mewakili perjalanan van itu dari bandar P dia menuju ke bandar Q lah ya. Okey. Baik. Kemudian motosikal dan van itu bertolak dari bandar P pada waktu yang sama dan melalui jalan yang sama dengan van. Jadi sekarang ni pukul 7 pagi motosikal dan van bertolak daripada bandar P pada waktu yang sama dan melalui jalan yang sama. Jadi cikgu nak cerita kat sini. Di sini bandar P ni van ada, motosikal ada. Baru nak start enjin. Okey? Dia bertolak dekat jalan raya yang sama. Lepas tu dia bergerak Selepas bergerak beberapa lama, 7.45 pagi motosikal berhenti selama 35 minit kerana tayarnya pancit. Karakter motosikal itu bila dia naik, okey, naik di sini dia stop. Dia stop. Jadi maksudnya di sini akan berlaku garisan yang mendatar.
selama 35 minit. Kita bilanglah daripada sini nak ke sini, kita campurlah berapa? Ya, campurlah 35, ya. Jadi kita akan nyatakan N tu berapa. Okey. Okey. Jadi sekarang ni di sini adalah 80. Okey. Sekarang kita nak lukis ni. Apa yang dia kata? Dia kata berdasarkan catatan di atas, lengkapkan graf itu. Okey, graf tersebut. Jom kita buat. Macam mana nak buat? Okey, kita tengok dia punya story. Kita ambil pembaris. Basikal motosikal ni dia berhenti kat sini. Berhenti maknanya tak ada jalan, tak ada jarak lah. Jarak dia still kat sini. Lepas tu dia pergi ke bandar Q. Ni bandar Q kat sini. Jadi kita lukiskan. Kita lukis molek-molek. Okey. Okey, elok-elok lah. Okey. Kalau boleh kita samakan dia punya ni lah, ya. Bagi betul-betul kedudukan yang sama, ya. Okey, saya elok-elok. Kenapalah. Okey, ya. Kita dapat hasil dia begini. Alright. Jadi kita dah menjawab dah soalan nombor A. Soalan A kita dah jawab. Seterusnya, kita jawab soalan nombor B. Hitung laju purata motosikal itu bagi tempoh 140 minit. Motosikal yang mana? Yang ni lah. Motosikal. Dia nak apa? Dia nak hitung laju purata. Jadi makna kalau laju purata macam mana? Jumlah jarak bagi jumlah masa, ya. Jadi kita nak jawab soalan B, ya. Baru soalan B tadi. Okey. Soalan B. Kita buat jumlah jarak dengan jumlah masa. Okey. Jumlah jaraknya berapa? Okey. Kalau misalnya bandar P, dia motosikal ini bergerak, so 36, so semua jumlah 78. 78 bahagi dengan 140. Okey. Jadi lazimnya kalaulah jarak, dia mesti km dengan takkan minit, ya. Kita pergi tukarkan kepada jam. Jadi kita kena bahagikan dengan 60. Okey, kena kira. Okey, jawapan dia ialah 33.43 kmj, ya. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. Pada satu ketika dalam perjalanan, kedua-dua kenderaan itu bertemu pada satu lokasi. Nyatakan masa dalam minit yang diambil oleh van dari bandar P ke lokasi kedua-dua kenderaan itu bertemu. Di mana bertemu? Okey, di mana dia bertemu? Perhatikan, bertemu ni di sinilah. Ni di sini. Okey, dia bertemu. Jadi 80. Okey. Jadi sekarang kita lihat, nyatakan masa dalam minit yang diambil oleh van tersebut. Jadi maknanya dia nak inilah dalam minit. Jadi N sama juga 80. Jadi C tu jawapan dia ialah 80. Okey. Itulah di antara kupasan soalan percubaan. Inilah dalam bentuk yang terkini tahun lepas, yang mana dia cerita begini dan kita kena selesaikan dia punya graf itu sendiri, ya. Dan cikgu harap kamu boleh mencuba soalan-soalan apabila kamu dah faham konsep yang cikgu terangkan. Okey, insya-Allah.